Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat pendengar Hanum The Storyteller. Okay, firstly aku nak minta maaf sangat-sangat dengan korang sebab lewat sangat post cerita ni ada hal yang tak dapat nak dielakkan. Aku minta maaf sangat-sangat. Dan secondly, thank you korang sebab sudi datang ke channel aku sekali lagi. Dan untuk yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support aku. Bagi pendengar yang baru, korang boleh subscribe, like dan share channel ni supaya ianya akan lebih berkembang. So, untuk info korang, channel ni juga boleh korang dengar dekat Anchor FM dan juga Spotify Podcast. So, hari ni aku nak kotakan janji. Aku akan share dengan korang cerita aku masa aku belajar dulu. Tapi sebenarnya lebih pada cerita dekat rumah lah. Waktu tu aku balik ke KL jumpa family aku dan kawan-kawan aku. Alright, kawan-kawan baik aku ni lah. Jom, tanpa membuang masa, kita layan cerita ni. Okay, dulu aku ni belajar dekat sebuah universiti dekat Melaka tau. Siapa yang tahu universiti mana ni, tahulah. Universiti tu ada Tasik. Confirm korang tahu. Dan setiap 2 minggu atau sebulan sekali aku akan balik KL. Dan tengok juga bergantung. Kalau aku banyak assignment, biasanya aku balik hujung bulan. Tapi kalau santai, bukan musim exam, 2 minggu sekali aku akan balik. Tapi kali ni aku balik, aku dah plan dengan kawan-kawan aku. Kita orang nak pergi berlibur. Bukan berlibur pergi bercuti, tapi jalan-jalan malam lah. So aku memang tak sabar dan excited sangat nak jumpa kawan aku diorang ni, Mida dan Zai. Yang ironiknya, aku belajar dekat Melaka, tapi kawan aku yang diorang ni belajar dekat Ceras dan tinggal dekat rumah aku. Aku kenal diorang ni dah lama sangat, daripada sekolah teknik sampailah sekarang beranak pinak ni. Memang kita orang rapat. Nak dipendekkan cerita, hari tu aku balik Ampang. Rumah aku dekat Ampang. Sebab dah plan nak ronda-ronda kan. So memang rindu gila lah. Dalam bas pun aku dah tak sabar nak jumpa diorang. So malam tu plan lah nak jalan lah, pergi mana-mana kan. Bincang punya bincang. So kita orang decide nak pergi rumah makcik aku kat Shah Alam. Jumpa sepupu-sepupu aku lah, lepak-lepak situ, sembang-sembang kan. Lebih kurang dalam perjalanan 45 minit macam tu lah, daripada Ampang ke Shah Alam, rumah makcik aku tu. Dan kita orang ni kalau dah jumpa memang lupa nak balik. Dah tengah malam barulah nak balik kan. Biasalah kalau dah jumpa menyembang tak ingat dunia. Biasanya pergi dan balik aku akan drive. Kita orang memang suka sangat lalu kat highway Kesas. Sebab masa tu highway tu baru buka jugalah. Taklah baru mana tapi baru juga. Dan highway tu lebih dekat dengan rumah aku. Lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah aku drive balik tu. Lebih kurang. Aku nampak, bukan aku je, aku dan kawan-kawan aku ni, Mida dengan Zai ni, kita orang nampak satu helai selendang putih. Tapi selendang tu lusuh tau. Masa tu daripada jauh dah nampak tau. Daripada seberang jalan terbang melayang-layang ke tengah jalan. Masa dia terbang nak ke jalan aku ni, kereta aku sempat lepasi selendang tu. Dan tiba-tiba aku tak ingat siapa yang pergi tegur. Boleh cakap, ada selendang putih lah. Loh, masa tu semua orang terkedu sebab terkejut. Dah kenapalah pergi tegur pula malam-malam ni kan. Aku tak ingatlah siapa yang tegur. Aku ke atau Mida atau Zai. Memang tak sure lah siapa. Tapi memang ada yang menegur lah benda tu. So masing-masing dah terdiam. Tapi Alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang terjadi sepanjang perjalanan tu kan. Dan bila dah sampai kat kawasan rumah aku, dah pula masing-masing lapar ke bulu, sembang tengok dunia kan.
Dan kita orang bincang pula nak makan kat mana, melepak pula kan, nak pergi kat mamak macam tak berapa nak best. So diorang cadang kat aku pergi lepak dekat Bukit Saga. Aku on je kan. So kita orang dah decide nak pergi ke gerai Bukit Saga, sebab kita orang nak tengok view KL sekali sambil sembang santai-santai. Memang cantik view kat sana. Ada gerai makan pula kat tepi lereng bukit pula. Memang cun lah. So masing-masing dah excited ni dalam kereta. Dah pilih gerai yang strategik, yang boleh nampak view yang cantik. So kita orang duduk dan order makan. Tapi sementara nak tunggu makanan tu sampai, aku heran lah kenapa lah kawan-kawan aku ni semua senyap kan. Aku ignore. Cuma aku tanya jugalah, weh kenapa korang semua ni diam kan. Makan malam tu jadi macam suram jugalah. Sebab ni lah semua tak bercakap kan. Makan-makan gitu je. Dan habis makan kita orang balik. Kan sebelum ni aku cakap kita orang plan nak tidur lewat. Tapi aku tengok kawan-kawan aku semua dah ngantuk. Aku macam geram je diorang ni kan. Masa kita orang lepak kat bawah tu nak nyembang lagi lah kononnya. Tapi semua masing-masing dah terlentuk sana terlentuk sini. Dah tak jadi pula nak melepak. Sampai tengah malam, diorang ajak aku tidur. Yang aku ni pula, ya Allah, pergi bantai lah minum Nescafe. Kau tahulah Nescafe kan, memang celik bisik mata aku malam tu. Dan malam tu pula aku rasa, mungkin bukan aku je, mungkin kawan aku diorang pun rasa jugalah. Malam tu macam suram tau. Kita orang naik atas, tidur. Kita orang tidur dekat katil queen, share 3 orang. Aku tidur kat tengah-tengah, Zai dekat belah kanan dan Mida sebelah kiri aku. Kita orang tidur memang tutup lampu lah. Yalah, aku dah minum Nescafe malam tu kan. Jadi aku tak nak tidur. Memang tak selesa langsung nak tidur. Aku mengiring ke kanan, ke kiri. Last aku mengiring pandang Mida. Dan aku belakangkan Zai. Tak lama lepas tu aku dah macam mamai nak tertidur kan. Yelah terpaksa juga. Paksa bisik mata ni, pejamkan mata untuk tidur juga. Dah tengah mamai tak boleh tertidur tu, tiba-tiba aku dengar satu bunyi. Ish, dah kenapa pula budak Zai ni kan? Lantak kau lah. Engkau kot. Lepas daripada tu, sekali lagi aku dengar. Makin kuat pula. Ish, aku ni pelik dah ni. Kau ni dah kenapa pula budak Zai ni? Aku terus bangun lah, kejut dia. Zai, Zai, kau dah kenapa? Ngikau ke? Zai bangun dalam keadaan mata yang terkebil-kebil. Dia cakap perlahan gila. Dia cakap dia kena kacau. Aku dia cakap dia kena kacau. Lepas tu aku kejut Mida bangun tidur. Aku suruhlah Mida pergi buka lampu kan. Yang Mida ni aku tak apa benda dia dengan terhangguk-hangguk kan. Aku tanya kenapa Zai kan. Aku tanya lagi sekali. Lepas tu dia cakap aku, barulah jelas suara dia. Dia cakap aku kena tindih, aku kena kacau macam tu. Aku pun suruh Mida buka lampu bilik cepat kan. Tapi dia ni macam tak dengar tau. Dia macam mamai ke apa ke. Padahal sekejap je kot baring tidur aku rasa kan. Aku pun suruh dia buka lagi sekali. Tapi dia bangun tu dalam keadaan macam bengang tau. Lepas tu aku tanyalah Zai kan, kau okey ke tak kan. Lepas tu dia kata dia okey. Cuma tadi lah kena tindih kan. So aku geram lah juga kan. Dah lah nak tidur dah boleh nak tidur dah. Kena kacau pula. Okey, so aku turun ke dapur. Aku pergi ambil bawang putih. Ini kebiasaannya aku buat macam ni lah. Kalau dulu kat asrama ke, kalau ada gangguan apa-apa, memang aku akan cari bawang putih. Aku akan pecahkan lah sikit dan sapu dekat badan. So aku ambil bawang putih tu, aku bagi dekat Zai, suruh sapu kat badan. Aku dengan Mida pun buat benda yang sama. Dan aku juga calit bawang putih tu dekat katil, macam buat pagar gitulah. So malam tu kita orang tidur buka lampu. Okey, esoknya lepas kita orang dah tolong mak aku semua,
kat dapur dan kita orang naik atas dalam bilik. Kita orang borak-borak lah. Aku tanyalah Zai, aku mulakan cerita. Aku tanya Zai, weh, kau malam tadi kenapa kan? Aku tanyalah, kena kacau macam mana? Kena tindih teruk tak? Lepas tu Zai beritahu aku, weh, sebiji sama macammu selalu kacau aku weh. Kacau macam mana kan? Alah, macammu selalu kacau aku tu, yang mu lompat-lompat. Aku nak kacau Zai lah. Zai. Oh betul, memang apik aku ni. Aku memang suka kacau Zai bila dia nak tidur. Aku biasanya aku akan lompat katil tu sambil aku jerit, nak kacau Zai lah. Zai, bangunlah Zai, bangunlah, janganlah tidur Zai. Aku akan cakap macam itu lah biasanya. So saya pun cerita lagi yang benda tu tumpang belakang badan aku. Masa tu aku tepung hajar menatang ni kan, tumpang aku, belakang aku pula kan. Dah kenapa kan? Benda tu tumpang belakang aku dah satu hal. Rambut aku ni, saya cakap daripada rambut tiba-tiba berubah macam berupa satu makhluk. Dan tiba-tiba rambut aku tadi ni pelan-pelan buka, nampak mata merah, 2 biji mata merah. So aku pun lagi gelabah kan, apa hal dia nak tumpang badan aku ni? Aku memang menyirap gila masa tu. So aku tanyalah dia lagi kan, habis tu yang bunyi konkreng itu datang apa kan? Kau ngigau ke apa? Weh, mu tahu tak ke apa dia tu? Aku nak kacau Zai lah. Zai. Itulah bunyi suara dia weh, napas dia. Aku memang terkejut gila lah. Memang kita orang terkejut. Sebab seram kot, meremang-remang bila Zai bagi tahu masa tu kan. Bunyi suara makhluk tu. Memang terkejut lah, memang takut gila masa tu. Dan itu adalah first time aku dengar suara makhluk tu. Kemudian aku pula tanya Min kan, Min, yang mu ni buat apa mu tak buka lampunya? Min cakap, weh, aku ni dah ambil jerit kat mu kan. Aku cakap aku takut. Kita orang pelik lah kan. Aku dengan Zai pandang lah, sesama kita orang kan pandang. Kata peliknya, bila masa pula engkau cakap kan, tak dengar langsung suara kau. Lepas tu masa aku suruh kau buka lampu kali kedua tu, rupanya Mida ni menjerit kat aku. Dia kata, aku takut. Pedok aku takut. Aku tu weh, jangan buat macam-macam kan. Kita orang memang tak dengar weh suara kau. Zai pun akui memang dia sendiri tak dengar yang Mida cakap macam tu kat kita orang. Lepas tu kita orang suruhlah dia buat demo kan. Cuba demo sikit lah. Gua mu kecek dengan aku. Lepas tu Mida ni cakap dengan aku dan kita orang lain. Gaya dia bercakap memang kuat weh. Aku takut. Pedok aku takut. Ya Allah, sumpah weh, kuat kot dia cakap dengan kita orang. Tapi sikit apuk pun kita orang tak dengar suara Mida masa tu. Yang kita orang nampak dia terhangguk. Aku ni nek marah lah juga kan. Dah kenapa kau tak buka lampu kan? Banyak kali aku suruh kau buka lampu kan. Sumpah weh, kita orang duk dengar langsung royak gitu. Weh, biar betul kan. Lepas tu kita orang ni bertekak-tekak lah masa tu. Dan aku memang pelik lah. Kita orang memang pelik. Sampai tak terkata lah. Macam takkan tak dengar suara Mida. Itu memang satu benda yang takkan benda tu duduk tengah-tengah antara aku dengan Mida. Sebab masa tu memang aku duduk dengan Zai tu macam ada tengah-tengah tu ada laluan lah, macam ada gap lah macam tu kan. Tu yang kita orang pelik kan. Dia terhangguk kepala masa tu. Bila fikir balik kan cerita ni kan, aku pun teringat kan, mungkin gangguan tu sebenarnya daripada kesas highway tu sendiri. Mungkin sebab
kita pergi tegur kain tu, yelah dulu kita orang tak nampak, aku sendiri tak nampak dengan mata kasar. Yang kita nampak hanyalah selai selendang putih yang lusuh, tapi mungkin juga ia adalah benda lain. Sebab bila aku dengar cerita-cerita daripada orang lain, itu yang digambarkan Fatimah Rockers gitulah. So mungkin kemungkinan lah bagi aku, sebab dia terbang tu macam tak masuk akal dia sebenarnya. Sebab daripada jalan, seberang jalan ke tengah jalan dia berhenti dan dia terbang ke kereta kita orang, tapi aku sempat melepasi selendang tu. Tu yang aku rasa maybe benda tu adalah sesuatu yang ekori kita orang malam tu. Yelah, kita tak tahu kan, tak nampak kan. So ataupun mungkin ada sesuatu yang ikut kita orang sewaktu kita orang dekat Bukit Saga lagi. Sebab Bukit Saga ni yelah, nama pun bukit kan. Waktu tu jalan nak turun bukit tu memang agak gelap. Dan dulu jalan tu tak banyak kereta lah. Macam sekarang ni memang banyak sangat kereta, macam laluan utama dah. Tapi dulu memang Bukit Saga ni tempatnya kawasan taman yang nyaman lah kat situ. Mungkin lah antara tu. Tapi entah macam mana dengan korang pula. Korang rasa gangguan yang kita orang dapat ni daripada Highway Kesas tu ataupun Bukit Saga? Apa pendapat korang? Tapi untuk aku memang kuat rasakan gangguan tu daripada Kesas Highway tu sendiri. Tapi lepas malam tu memang kita orang tidur buka lampu, tak berani nak tutup lampu dah. Okeylah, sampai sini je lah cerita aku untuk kali ni. Aku harap korang semua terhibur dengan cerita aku kali ni. Cerita ni taklah panjang sangat, taklah pendek sangat, aku harap kan. Dan aku harap sangat korang enjoy dengan cerita aku. Dan nantikan episod yang akan datang, aku akan cerita lagi pengalaman-pengalaman aku. Dan kalau korang nak berkongsi cerita dengan aku, korang boleh emailkan dengan aku terus. Aku akan tinggalkan link email address aku dekat description kat bawah. Okay, jangan lupa. Aku harap sangat korang dapat subscribe aku, ajak kawan-kawan lain untuk join channel ini. Okay, nantikan episod yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.